Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rosli. Metrik number 266080. Okey, alhamdulillah, saya dan ahli kumpulan saya T100 telah berjaya menyiapkan tugasan 2 bagi subjek perhubungan awam. Pensyarah Dr. Muhammad Nur Salahuddin. Tajuk untuk kumpulan kami adalah keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Okey, bagi pendahuluan untuk tugasan ini, saya akan menerangkan tentang perhubungan awam. Okey, perhubungan awam dapat didefinisikan sebagai satu fungsi pengurusan yang bersifat berterusan dan dirancang di mana sesebuah organisasi akan mencari jalan untuk mendapatkan dan mengekalkan persefahaman, simpati dan sokongan mana-mana pihak berkenaan, iaitu masyarakat umum, demi mendapatkan kerjasama yang lebih bermakna serta mencari penyelesaian yang lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah. Okey, perkembangan bidang perhubungan awam ni bermula sejak tahun 1800 tahun dahulu dengan surat khabar menyiarkan publicity secara percuma. Okey, pada tahun 2000 pula, Julius Caesar, pemerintah Rom, yang menggunakan perhubungan awam untuk meyakinkan rakyat dia tentang pemerintahan dia yang cemerlang. Okey, selepas Perang Dunia Pertama, perhubungan awam berkembang pesat ke seluruh pelosok dunia dan sehingga kini perhubungan awam yang berfungsi untuk menyalurkan maklumat, contohnya daripada segi media massa, video percetakan dan lain-lain lagi lah. Okey, pada masa kini perhubungan awam sangat relevan untuk menyampaikan dan menyalurkan maklumat ke serata dunia. Terima kasih Encik Muhammad Syafiq dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Noor dan juga rakan-rakan seperjuangan. Dalam subjek ini, perhubungan awam, kali ini saya akan menguraikan atau menerangkan tentang prinsip asas perhubungan awam, di mana perhubungan awam ini ia berkenaan dengan realiti dan fakta, dan ia juga berorientasikan perkhidmatan yang diberikan ataupun untuk berkepentingan awam, bukannya untuk kepentingan peribadi. Dan untuk menjadi seorang pegawai perhubungan awam, seseorang itu perlu mendapat sokongan umum dan nilai integriti perlu dikekalkan. Jangan sesekali seorang pegawai perhubungan awam ni memberi maklumat palsu ataupun dia kekurangan ilmu pengetahuan. Okey, tak boleh menjadi seorang pegawai perhubungan awam. Dan penghubung yang efektif dalam mencapai ataupun menyampaikan maklumat. Yang ini memang amat penting. Kalau apa penyampaian maklumat ni tak efektif, makna maklumat yang kita nak sampaikan tu tidak akan sampai kepada umum. Makna mereka pun akan keliru. Okey, dan seterusnya untuk menjadi seorang pegawai perhubungan awam, seseorang itu perlu mempunyai ataupun menggunakan khidmat ahli sains sosial, pakar psikologi, sosiologi, pendapat awam, kajian komunikasi dan juga semantik. Dan juga pegawai perhubungan awam juga bertanggungjawab untuk menjelaskan sebarang permasalahan kepada umum sebelum ia bertukar menjadi krisis. Ini amat penting. Kalau kata seseorang itu silap memberi maklumat, ia akan memudaratkan lagi keadaan. Itu adalah tidak boleh menerima oleh mana-mana pihak. Terima kasih. Okey, pengenalan tajuk dan projek. Kesihatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Okey, itulah tajuk yang kumpulan kami pilih, iaitu kumpulan T100. Setelah meneliti dan melakukan perbincangan kumpulan mengenai isu-isu semasa yang berkait rapat dengan subjek perhubungan awam, dan akan diadaptasikan melalui tugasan yang diberikan oleh doktor. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, organisasi bermaksud suatu unit sosial yang terdiri daripada manusia
yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Sesebuah organisasi memerlukan pengurusan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan serta pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Okey, setiap organisasi haruslah mempunyai pekerja, iaitu menjadi tulang belakang sesebuah organisasi. Pekerja ialah individu yang bekerja di bawah seliaan majikan dan dikawal oleh Undang-Undang Buruh Akta Pekerjaan 1955 dan layak untuk mendapat upah, kebajikan, waktu pekerjaan, cuti dan sebagainya. Selamat petang, saya Ganeswaran, nombor metrik 266549 daripada kumpulan T100. Ini menyampaikan berkenaan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKP menjalankan kajian penyelidikan pembangunan dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerja yang wujud di tempat-tempat kerja, membuat rancangan undang-undang berikut: Akta Keselamatan, Akta Kira dan Jentera, dan sebagian adalah Akta Petroleum. Itu langkah-langkah keselamatan semalam 24 dan peraturan yang dibuat di bawahnya. Seterusnya menjalankan kajian dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan pekerjaan, menjalankan program-program gerakan dan dari publicity kepada majikan, pekerja dan orang awam, memberi nasihat dan pengumuman kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta, menjadi jurusucia untuk negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seterusnya, pengenalan lokasi di tempat kerja, tugas di luar jangkaan. Kadang-kadang tugas diberikan menjadikan sangat banyak dan pekerja tidak dapat menyiapkan dengan sempurna. Konflik dengan rakan sekerja, konflik seperti dalam bekerjasama dan menjaga segala tugasan. Majikan tidak melihat hasil kerja pekerja. Pekerja menjalankan pekerja dengan sempurna dan hasil tidak dibalas oleh majikan. Kelayakan cuti dibukukan. Kelayakan cuti pekerjaan dibuka di atas pekerja diperlukan untuk beriman dengan potensi pada tarikh kerja ingin cuti. Gaji dan elang terbuka. Kerja yang dilakukan oleh pekerja tetap disiapkan ditangguhkan bayaran gaji dan tarikh yang perlu dilakukan pembayaran. Lastnya, kesihatan pekerja diabaikan. Kesihatan pekerja diabaikan dan tidak dapat perhatian dengan majikan apabila pekerja ditimpa musibah, contohnya seperti kemalangan. Selamat petang, saya Raja Warman anak lelaki Gunasilan. Nombor matrik saya 266771. Nama kumpulan T100. Saya menyampaikan yang ke-9 iaitu menganalisis masalah. Setiap organisasi mempunyai cara pentadbiran dan pengurusan yang tersendiri mengikut standard SOP yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kuantiti pekerja yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh yang demikian, sesetengah majikan akan meletakkan bebanan kerja tambahan kepada pekerja yang sedia ada untuk menjimatkan kos operasi dengan mengambil pekerja baru. Hal ini akan menyebabkan pekerja terpaksa menanggung bebanan luar kawalan kerana tidak mengikut SOP yang ditetapkan dan akan menyebabkan pekerja tersebut stres. Di dalam sesebuah organisasi, perpaduan antara pekerja yang majmuk kadangkala akan mengalami krisis disebabkan pelbagai faktor. Contohnya, pekerja A tidak menyukai pekerja B kerana pekerja B disukai majikan kerana rajin bekerja berbanding pekerja A. Hal ini akan menyebabkan toleransi untuk bekerja secara berkumpulan dalam organisasi tersebut akan terjejas disebabkan permasalahan ini. Yang ke-10 adalah langkah-langkah pemulihan dan pencegahan. Yang pertama, tugas kerja di luar jangkaan. Yang kedua, konflik dengan rakan kerja. Yang ketiga, majikan tidak melihat hasil kerja pekerja. Yang keempat, kelayakan cuti dibekalkan. Yang kelima, gaji dan allowance tertunggah. Yang keenam, kesihatan pekerja diabaikan. Yang lastnya adalah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia JKKP. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan bin Ishaq, nombor metrik 266527, akan menyambung tugas
membentangkan projek kami ini. Pada era globalisasi abad ke-20 ini, daya pemikiran rasional manusia perlu berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi bagi memastikan setiap apa yang direncanakan oleh sesebuah organisasi dapat dikecapi dengan jayanya. Tertubuhnya sebuah organisasi dengan kecekapan pentadbiran akan menggerakkan tulang belakang organisasi itu pekerja untuk mengemudi hala tuju bagi merealisasikan pencapaian kegemilangan yang dimanifestasikan dalam SOP. Bagi mencapai hasrat dan hala tuju ini, majikan berperanan penting untuk memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja dititik beratkan dalam usaha mengurangkan risiko pengguguran idea bernas daripada pekerja, di samping sentiasa mencari jalan untuk memastikan tahap kecemerlangan pekerja berada dalam dasar yang betul. Seiring dengan itu, pekerja juga perlu sentiasa peka dengan keadaan semasa dalam sebuah organisasi bagi menjayakan matlamat organisasi dengan menjalankan kewajipan yang diamanahkan dengan telus dan berintegriti. Setiap tugas yang diberikan dilakukan dengan mengikut SOP yang ditetapkan untuk memastikan hasil yang baik di samping ketepatan masa dan kualiti yang bermutu tinggi. Kepentingan akta dan perundangan diperuntukkan untuk selaras dengan hala tuju untuk melindungi para pekerja dalam sesebuah organisasi. Selain itu juga undang-undang menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja dalam hal prasyarat untuk menjadi seorang majikan dan pekerja yang bertanggungjawab dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, di dalam sebuah kapal, majikan adalah pengemudi manakala pekerja adalah pendayung. Tujuannya sama untuk mencapai destinasi yang dituju. Sama-sama bekerja untuk mendapatkan hasil yang produktif dan berkualiti selaras dengan undang-undang dan kemajikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.